Wanita akan mengalami 3 fasa peralihan iaitu premenopause, menopause dan juga pasca menopause. Faktor yang mempengaruhi usia menopause termasuk penggunaan pil perancang, kitaran haid yang tidak teratur dan jumlah kehamilan. Period tak teratur, lepas tu kegarahan seks tu tak ada. Emosi tak stabil, cepat sedih, cepat marah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberikan inspirasi kepada anda seisi keluarga bersama kami di Wanita hari ini untuk siaran 28 Oktober 2021. Hari ini hari Khamis bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita. Yang mana kan Sugi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini ataupun ulang tahun perkahwinan pada tanggal 28 Oktober ini. Oh, setakat ucapan je, tak nak nyanyikan lagu untuk mereka. Jangan begitu. Okey, apa pun kami berharapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Terus bersama kami sepanjang 1 jam ini. Bolehlah menemani kami di laman Facebook sekiranya anda ada di hadapan laptop anda buat masa sekarang. Baik, dan seperti biasa kami ingin kongsikan sedikit update COVID dengan anda. Seperti mana yang anda tahu, angka bilangan kes naik turun. Jadi kita sentiasa harus ingatkan diri kita dan orang di sekeliling untuk sentiasa mengikut SOP sepenuhnya. Betul tu. Dan kadang-kadang kan Sugi, bila kita berjumpa dengan orang yang dah lama kita tak jumpa, kawan-kawan ke, keluarga ke, kadang-kadang kita terlupa sekejap. Kita nak ambil gambar selfie bersama tu kan. Kalau boleh pakailah pelitup muka. Bukan kalau boleh, sebenarnya memang kena pakai pun. Jangan diminta orang yang kita ingin mengambil gambar itu untuk menarik pelitup mukanya ke bawah dagu. Sebab bahaya tau. Betul, betul. Dan vaksin, kalau anda sudah pun mendapat vaksinasi, anda harus tahu yang vaksin tidak menjadikan kita kebal. Jadi sebab itulah kita masih harus mengambil langkah-langkah berjaga. Okey, itu sedikit berkaitan dengan COVID. Yana. Dan tempoh hari kami di WHI telah berkongsi bersama dengan anda pencapaian seorang guru iaitu Cikgu Komati yang telah mendapat Global Teacher Award. Dan hari ini kami dengan cukup berbangga ingin berkongsi seorang lagi guru iaitu Cikgu Tessie dari Sarawak adalah antara 8 cikgu ataupun guru yang telah mendapat anugerah Global Teacher Award 2021. Betul tu. Cikgu Tessie Rijam berusia 30 tahun yang sekarang ini mengajar di SK Sungai Buloh di Selangau. Saya rasa ini adalah satu pencapaian yang cukup membanggakan di mana Cikgu Tessie dikatakan mempunyai pelbagai cara yang dilakukannya untuk menarik minat para pelajarnya untuk belajar bahasa Inggeris. Betul. Antaranya adalah ada pertandingan menyanyi dalam kalangan pelajar-pelajar Cikgu Tessie ini. Saya dah boleh bayangkan bagaimana suasana pengajaran dalam kelas Cikgu Tessie ini. Memangnya best. Dan Cikgu Tessie, tahniah sekali lagi dan kami doakan yang terbaik buat Cikgu. Teruskan usaha Cikgu dalam cara inovatif untuk mengajar anak-anak murid bahasa Inggeris. Betul. Teringat pula saya waktu saya zaman belajar waktu sekolah rendah dulu, cikgu bahasa Inggeris saya ajar kami bahasa Inggeris menerusi lagu yang mana dia suruh kita tengok dan ambil lirik lagu bahasa Inggeris yang kita suka dan terjemahkannya. Itu salah satu cara dari pengalaman saya. Ingat lagi tak lagu tu? Saya ingat lagu Immortals tu. Okey, baik. Itu sedikit daripada Sarawak berkaitan dengan Cikgu Tessie. Okey, Yana. Kalau semalam Fiza Sabjahan yang berada di Kuching, Sarawak telah berkongsi mengenai kek lapis, hari ini Fiza nak kongsikan yang dia berada di Medan Niaga 1, ikan terubuk. Wow, betul? Ikan terubuk. Menarik tu. Tapi apa sebenarnya yang membuatkan ramai pengunjung datang ke Medan Niaga ini? Jom sama-sama kita saksikan paparan ini. Sarawak menawarkan pelbagai keunikan jika anda berkunjung ke Bumi Kenyalang ini. Antara lain, selain daripada kraftangan-kraftangan yang unik dan juga menarik, kek lapis yang terdiri daripada ratusan jenis, antara lain buah tangan yang perlu anda bawa pulang ke tempat masing-masing jika berkunjung ke negeri Sarawak ini, pastinya ikan terubuk masin. Dan ketika ini, saya berada di Medan Niaga 1
Satok Kubahria, yang mana di sini terdapat pelbagai jenis jualan barangan kering dan juga basah, antaranya seperti udang kering, sayur-sayuran dan juga pelbagai jenis ikan terubuk masin. Jom ikut saya untuk kita lihat sendiri proses pembuatan dan juga jenis-jenis ikan terubuk masin yang banyak terdapat di sini. Dan sekarang ini saya bersama dengan Puan Rozaini binti Deli, antara salah seorang peniaga yang telah pun lama sebenarnya berniaga menjual ikan terubuk masin di Medan Niaga Pasar Satok ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Mungkin Puan boleh kongsikan ada berapa lama sebenarnya berniaga di sini menjual ikan terubuk masin ni? Okey, berniaga di Medan Niaga Satok bermula dari tahun 2013 sampai sekarang. Sebelum ni kita dari Satok lama, dari tahun 2000 lagi sampai 2021. Jadi boleh ceritakan kalau cakap tentang ikan terubuk masin ni, ada macam-macam kedai. Banyak kedai yang jual ikan terubuk masin ni kan. Tetapi macam mana kita nak tahu antara ikan terubuk masin yang bagus, yang segar, yang boleh kita nak bawa pulang ke tempat masing-masing jika berkunjung ke Sarawak ini? Setakat ni memang banyak peniaga, memang banyak persaingan. Alhamdulillah kalau kira fresh tu semua peniaga, rakan-rakan niaga semua fresh, semua tak kering, semua mereka jual yang fresh. Kalau nak tengok tu isi dia daripada isi. Kalau isi dia kemerahan tu dia masih baru lagi. Macam itulah biasanya. Ikan memang ada banyak jenis. Ikan terubuk Sarawak, ikan imported. Yang Sarawak tu jarang dapat. Jadi bila kita cakap tentang ada pelbagai jenis ikan-ikan ni kan, dan kalau kita lihat di sini semua rata-rata ada macam-macam jenis harga. Ada yang jual RM3 10, ada yang jual satu RM30 dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak tahu perbezaan antara jenis saiz, isi daging dan perbezaan harga ini, Puan? Okey, memang kita semua sini ikut grade. Kalau yang kecil tu biasa saya dengan suami letak dia grade F. Grade F dia memang kecil. Biasa kita letak situ 4 ekor 10. Kemudian yang besar tu kita letak grade A. Habis-habis kita grade A, biasanya macam grade A tu saya dengan suami letak RM45. Kadang-kadang kita offer 400 dengan 5 ekor 100. Okey, boleh tak kita bagi tips kepada penonton-penonton ni kan, yang kadang-kadang mereka tak tahu sebenarnya berapa lama boleh simpan ikan terubuk masin ni, dan ada tak cara-cara masakan yang sebenarnya ramai orang tak tahu yang sedap sebenarnya kalau kita nak masak ikan terubuk masin ni? Kalau contoh dia hari ni akan ada buat penghantaran pos pergi Semenanjung. Kita hari-hari buat sebenarnya. Dia sampai dalam insya-Allah 3, 4, 5 hari. Dalam PKP harap customer semua faham. Perjalanan memang ada slow, kadang-kadang laju, tak menentu. Sampai sana saya akak selalu nasihatkan dengan customer, buka ikan tu, cuci dulu ataupun rendam dalam air ais sejuk beku dalam 15 minit ke 10 minit. Lepas tu simpan tempat beku. Jangan letak tempat sayur. Kalau letak tempat beku 4-5 bulan pun tahan. Okey, kalau menu dia macam-macam. Yang paling menu sedap bahagian utara buat, dia masak lemak, dia letak barang-barang, telur pun mereka masak lemak. Kemudian ada yang buat sambal goreng, ada yang buat macam-macam lah menu. Menu dia masak lemak sedap. Kalau goreng tu kita goreng letak bawang dan cili padi pun sedap juga, Puan Okey, kalau nak goreng letak bawang cili padi tu sedap, letak limau. Kemudian kalau nak goreng crispy pun boleh. Goreng crispy, potong dadu kecil-kecil, tulang boleh makan. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Saya dengar pun sebenarnya saya dah lapar dan tak sabar sebenarnya nak menikmati hidangan ikan terubuk masin ini. Boleh dimasak lemak, boleh digoreng secara crispy ataupun digoreng, diletakkan bawang, cili padi dan diperahkan limau atasnya. Makan dengan nasi panas, sedap kan? Pasti anda pun terliur. Jadi Fiza nak lihat lagi apa yang menarik di sini, dan kita kembali bersama rakan-rakan di studio. Assalamualaikum. Itu dia tadi paparan menarik bersama Fiza Sabjahan di Medan Niaga Satok. Dan kalau makan ikan terubuk kan Sugi, kena hati-hati sebab tulang dia banyak. Oh ya ke? Okey, baik. Itu dia sedikit daripada Kuching Sarawak, dan kita berbalik pada topik kita pada hari ini. Menopause bukan pengakhiran. Kebiasaannya bila kita bercakap mengenai menopause, Yana, kita kaitkannya dengan wanita yang lebih berusia. Tapi ini adalah satu topik yang harus diketahui oleh semua orang, tidak kira wanita ataupun lelaki, anak-anak, termasuk anak-anak juga, sebab ini adalah proses biologi yang berlaku dalam diri seseorang wanita. Betul, dan juga kepada orang di sekeliling untuk bagaimana sebenarnya kita nak membantu mereka ataupun wanita yang sedang melalui fasa menopause ini. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada sebarang persoalan ataupun nak berkongsi pengalaman anda, boleh terus ke laman Facebook WHI TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Sugi, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Putus haid atau menopause adalah salah satu fasa yang paling digeruni oleh setiap wanita. Menopause terjadi apabila ovari tidak lagi dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron sehingga menyebabkan kemampuan reproduksi wanita berakhir dan tidak lagi boleh melahirkan. Wanita akan mengalami 3 fasa peralihan iaitu premenopause, menopause dan juga pasca menopause. Menurut Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Yusof, pengarah bahagian reproduksi manusia Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, antara faktor yang mempengaruhi usia menopause termasuk penggunaan pil perancang, gitaran haid yang tidak teratur dan jumlah kehamilan. Kitaran umur bagi mereka yang menopause juga berbeza mengikut gaya pemakanan dan penjagaan diri. Kebiasaannya, sesetengah wanita akan mengalaminya seawal usia 40-an dan ada juga ketika berusia 50-an. Selain itu, antara simptom menopause yang akan dialami adalah sukar untuk tidur, badan sentiasa panas dan perubahan emosi yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, ada sesetengah wanita berasa tidak lagi sempurna dan hilang keyakinan diri ketika berada dalam fasa menopause ini. Justeru, apakah yang perlu difahami oleh wanita tentang menopause dan adakah ianya merupakan satu penamat kepada kehidupan mereka yang mengalaminya? Apa yang perlu diketahui oleh wanita ketika menopause ataupun sebelum melalui fasa menopause, dan adakah menopause ini sebenarnya pengakhiran buat wanita? Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang. Ya, betul tu Yana. Dan kita bersama dengan Dr. Sharina Muhammad Razali, pakar obstetrik dan gynecology dari Hospital Pakar KPJ Damansara. Selamat tengah hari, Doktor. Hai, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Okey. How are you guys? Alhamdulillah sihat, Doktor. Terima kasih. Pakai mask. Terima kasih ya, Doktor, kerana sudi bersama dengan penonton wanita hari ini untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita, menopause bukan pengakhiran. Dan Sugi, saya kira sebagai mukadimahnya, sebagai pembukaannya, mungkin sekali lagi dengan secara lebih terperinci, Doktor boleh mulakan dengan bercerita apakah itu menopause dan biasanya wanita ini melalui berapa fasa dalam kehidupannya. Okey. So, menopause adalah salah satu fasa yang akan dialami oleh semua wanita. Okey, bermula daripada zaman kanak-kanak, and then they will reach puberty ataupun menarche when they start to get their period. So, ini dia masuk ke fasa yang dipanggil reproductive phase. This is when they are fertile and they can have babies. So, selepas fasa reproduktif ini, mereka akan memasuki the end of this reproductive is going to be the start of the early menopause. So actually menopause has got a few stages. Perlulah kita nak huraikan dengan terlalu because actually dia boleh ambil masa seawal 5 tahun. Oh, Dia okey. dia bermula dengan period yang tak regular, alteration in the cycle length, reduced flow or increased flow, and then lepas tu dia mula start dapat symptoms premenopause. Okey, baik. Dan Dan simptom ni boleh jadi macam saya cakap tadi seawal 5 tahun. Then when they actually menopause, lepas tu ada pula post menopause. Post menopause is also important because this is when mereka boleh dapat macam-macam penyakit, mula tak jaga diri because of the effect of the reduce in the hormone in the body. Okey, baik. Dan Doktor, kebiasaannya lah kita tahu yang seorang wanita mengalami tanda-tanda menopause ni daripada umur 45 hingga 55 tahun. Adakah itu normal, Doktor? Ataupun kalau dah 55 tahun, masih belum menopause, adakah itu abnormal? Dan kalau dah terlalu muda mendapat menopause, bagaimana pula situasi ini, Doktor? So actually the average age of menopause is 52. Okey. But it's a range lah obviously. It happen as early as 42 and it can happen as late as 58 years old. Okey. 52 is just the average. Dan the symptom boleh jadi seawal 5 tahun lah. Jadi kalau orang yang menopause umur 50-an, dia mungkin
rasa simptom seperti irregular period dan sebagainya as early as the age of 45. Okey, baik. Jadi kepada wanita yang sudah pun memasuki angka 4 di hadapannya, sudah perlu mempersiapkan diri sebelum masuk ke fasa menopause ni. Baik, doktor, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada doktor, tetapi sebelum tu Suki, kita ada satu paparan yang mana kita sempat bertanya kepada orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Perempuan yang dah orang kata dah tak period lah, kata dah habis dia punya tempoh period dia. Umur kalau tak salah saya 40 tahun ke atas hingga 50 tu itu antara jangka waktu menopause. Kalau tanda-tanda, antara tanda-tanda dia period tak teratur, lepas tu kegarahan seks tu tak ada, dan orang kata waktu tidur macam time tidur tu tak terlena sangat. Itu antara tanda yang saya tahulah. Yang saya tahu tanda-tanda menopause tu macam ada orang dia rasa panas dan susah nak tidur, mesti tak stabil, cepat sedih, cepat marah. Saya pun ada pernah buat sedikit pembacaan juga pasal menopause ni untuk saya bersedia dari segi emosi kan. Sekurang-kurangnya bila dah capai usia nak menopause tu, badan saya memang tak akan terkejut dengan perubahan tu. Sebab mungkin akan banyak simptom-simptom yang akan kita alami bila kita dah nak dekat menopause nanti dan bila kita dah menopause nanti. Bila kita mendengar pendapat mereka, kesemua mereka tahu apakah secara amnya tanda-tanda menopause. Jadi kita nak terus bertanya kepada doktor. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikanlah secara terperinci apakah sebenarnya simptom-simptom dan tanda-tanda yang seorang itu sedang memasuki fasa menopause ataupun sudah pun menopause, doktor. Tadi ada seorang berkata rasa panas, hot flushes tu. So seperti yang saya cakap tadi, tanda paling awal merupakan irregular period, the alternation in the cycle. Then the next step yang paling banyak patient will be complaining of during the premenopause will be the hot flushes. Okay. Semua patient tadi, semua orang yang kita temu ramai tadi tu cakap pasal hot flushes. Hot flushes ni susah nak describe. It's just a feeling of sudden flash yang bermula dekat kawasan badan ni. It goes up and down, you know. It's when they will sweat unnecessarily. Even dalam bilik aircon orang lain sejuk, dia orang boleh berpeluh. Betul. The most common, I think about 70 to 80% will be complaining of this. Doktor, tadi doktor yang doktor sentuh itu berkaitan dengan simptom fizikal. Bagaimana pula simptom dari sudut emosi, doktor? Adakah ia akan memberi kesan juga kepada emosi seseorang wanita itu sekiranya mereka sedang ataupun sudah pun berada dalam tempoh menopause tu, doktor? So this is another very important thing during menopause besides the hot flushes, because of the penurunan paras hormon dalam badan, penurunan kesuburan sesuatu, memang wanita akan merasa sangat-sangat sensitif. Okay. This is the time when they have mood swing, they are very sensitive, senang terasa hati. They can also even get depression. Okay. Nanti anak tutup pintu kuat sikit dia pun dia rasa macam dah sedih. So that's actually normal. So if you see your mom tiba-tiba terasa hati and all that, you have to think, maybe my mom is going through menopause. Saya boleh kaitkan situasi ini dengan wanita-wanita yang lebih berusia dalam keluarga saya. Sebab seperti yang doktor katakanlah, sikit je kita buat dia rasa macam awak ni buat banyak bunyi lah kan. Okay. Baik, doktor, berbalik kepada tanda-tanda fizikal, doktor. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah disebabkan menopause ini saya susah nak tahan air kencing, selalu sangat nak pergi ke tandas. Adakah itu salah satu simptomnya, doktor? Yes, that's true. So because of the penurunan paras estrogen, akan affect kita punya genitourinary system lah. Okay. Kundi kencing, kontrol kundi kencing, the elasticity of the vagina, semua ni semua akan terganggu lah semasa menopause. Jadi tambah pula kalau wanita yang telah pernah bersalin. Jadi sphincter, kundi kencing semua tu sudah tak setegang seperti orang yang tak pernah mengandung, dan tambah pula dengan penurunan paras hormon, it's very common for them to have all these symptoms. So vaginal dryness, painful, sakit masa nak buang air kecil, masa bersama suami, semua ni adalah berkaitan juga
menopause. Okey, baik. Kita ada lagi soalan nak tanya kepada doktor, tetapi sebelum tu, wartawan kami telah pun menyiapkan satu paparan berkaitan dengan topik kita pada hari ini tentang seorang individu yang sudah pun melalui fasa menopause ni. Jom kita saksikan. Menopause bukanlah satu pengakhiran buat seorang wanita. Malah, ianya haruslah dipandang dari sudut yang positif. Turut berkongsi perjalanan 20 tahun fasa menopause yang dilalui, wanita yang mahu dikenali sebagai Nur, 64 tahun, mengakui bahawa dia telah membuat persediaan awal sebelum melalui fasa itu dalam kehidupannya. Ada, sebab bila kita umur dah meningkat, kawan-kawan semua yang dah menopause, semua bagi semua pun bercerita tentang simptom-simptom dan kena kontrol emosi untuk persediaan. Mengimbas kembali detik awal menuju fasa putus haid, Nur mengalami perubahan dari sudut fizikal, mental, emosi dan juga kesihatan. Simptom saya yang pernah saya alami, panas badan di waktu malam. Saya tak ada buat apa-apa. Semua kita sedar jika kita rasa lain je, kita cepat kita kontrol dengan sendirinya lah. Jadi benda-benda ni taklah rasa sangat sebab masa tu tengah bekerja dengan kawan-kawan semua. Jadi kita tak rasa. Masa dulu memang saya sentiasa bersukan masa bekerja. Aktif lah dengan kawan-kawan macam biasa. Berbekalkan sokongan keluarga dan rakan-rakan, fasa menopause yang dilaluinya sehingga kini dijalani dengan positif dan aktif. Ada 3 perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama, kita kenalah jaga pemakanan kita. Itulah yang paling utama untuk badan kita, kesihatan kita. Yang kedua, kita kena jaga minda kita supaya emosi kita tidak terganggu dengan apa-apa juga masalah yang akan kita hadapi. Yang ketiga, senyum selalu. Tunjukkan muka keriangan walaupun kesedihan. Sudi, saya suka apa yang dikongsikan oleh responden kita tadi. Walaupun sudah berusia 64 tahun, tetapi memberikan tips yang berguna untuk wanita-wanita yang mungkin baru ingin memasuki fasa menopause. Ya, betul. Jadi doktor, kalau doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi. Sekarang ni kita dah faham dan kita dah tahu apakah simptom-simptom sebelum seseorang wanita itu melalui fasa menopause. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mempersiapkan diri supaya apabila kita memasuki sahaja fasa menopause itu, tak adalah kita rasa terlalu terkejut dan tak tahu apa yang sedang berlaku dengan tubuh badan kita. So nombor 1 ialah seperti yang telah patient Puan Nur share tadi, kita kena tahu. Kita educate ourselves apakah itu simptom-simptom menopause and kita expect it when it's happening. So, jadi like you said, kita tak terkejut and kita boleh embrace that phase in our life. So dia akan jadi dekat semua orang. There's no way, tak ada orang yang akan skip menopause. So it's a matter of adapting ourselves. Is a new phase in our life lah. Kalau macam panas-panas, mungkin you wear lighter clothes or you stay in aircon room. And then kalau macam susah tidur malam, mungkin you can find yourself, rather than tengok phone ke apa ke, you can spend some time reading, baca Al-Quran or bangun malam untuk sembahyang malam dan sebagainya. Okay. Kalau makin sakit-sakit badan and all that, so maybe you can actually it's a good time to see your gynae. You can discuss with your gynae, because most of the time these symptoms self-limiting, tapi ada orang memang simptom ni sangat teruk sampai mengganggu emosi dan juga mental. So then when the doctor akan advise whether you will benefit from yang dipanggil hormone replacement therapy. Okey, baik. Dan doktor, mungkin doktor juga boleh kongsikan di sini, adakah menopause ni ada kaitannya dengan kanser payudara dan juga paras kolesterol seorang wanita?
Okay, so menopause, cancer payudara adalah satu kanser yang lebih common terjadi pada wanita-wanita yang telah pun menopause. So, bila you berjumpa dengan doktor, there are few things that yang doktor akan check pada you untuk memastikan to screen for all these condition lah. General well-being, berat badan yang ideal, memastikan BMI yang okay, blood pressure yang okay. Lepas tu doktor akan bagi nasihat cara pemakanan yang betul, nak maintain exercise yang betul. And suplemen yang perlu diambil untuk protect your bones, because again, lepas menopause kita punya bone density juga akan berkurangan. And doktor juga akan berbincang sama ada sekiranya simptom itu terlalu teruk, then you need to be started on HRT. So before you are started on HRT, then doktor akan memastikan yang you are actually well to receive this HRT first. Investigation lah. Like you said, something to do with cholesterol. Bila kita menopause, metabolism pun rendah, dia sedang gain weight, BMI sedang naik, cholesterol sedang naik. So these are the things that you need to, ambil perhatian lah, especially bila usia menopause. Dan doktor, saya kira wanita yang memasuki fasa menopause ni juga memerlukan perhatian dari orang di sekelilingnya. Mungkin daripada suami, pasangan ataupun anak-anak. Jadi bagaimana insan-insan di sekeliling wanita yang sedang melalui menopause ini boleh membantu memudahkan proses menopause mereka? Mungkin doktor boleh kongsikan. I think the most important thing for the people surrounding them is to understand that this woman is undergoing a phase yang sangat difficult, because dia daripada segi fizikal, emosi, memang dari segi biologi, memang perubahan dalam badan tu something yang tak boleh, diorang tak boleh buat apa-apa. Badan kita kekurangan hormon tu memang kita akan mengalami simptom-simptom tu. So kita tu mungkin lebih memberikan perhatian, kena memahami lah kalau mak tu macam jiwa kacau, macam tu kena faham she's undergoing a phase. So them, and para suami juga. Tentu sikit tentang tadi saya ada sebut genitourinary symptoms. Tentang bila kekurangan hormon, berjana lebih kurang, berjana lebih sakit. So sometimes at this stage, these women akan juga mengalami masalah gangguan seksual. May not have the mood, like may not have the libido, the want for, and sometimes bila bersama they may have pain and all that. So it's very important for the husband at this time to be understanding. Baik. But remember, it's not the end of the world. It's not. There are ways, there are banyak benda yang boleh kita buat untuk make wanita-wanita ini mengalami fasa ini dengan lebih selesa. So it can be in the form of medication, form of HRT, or it can even be in the form of like just like counselling, bercakap dengan kaunselor, dengan doktor, terapi dan mungkin hobi juga dapat membantu wanita yang memasuki fasa menopause dan seperti yang doktor juga telah tekankan, menopause bukan pengakhiran. Yang penting kita ambil tahu, orang di sekeliling juga perlu ambil tahu untuk memberikan sokongan kepada wanita-wanita yang sedang mengalami fasa menopause ini. Baik doktor, terima kasih atas rumusan itu tadi doktor, dan juga semua perkongsian yang doktor telah berikan. Terima kasih Dr. Sharina Muhammad Razali sekali lagi, dan jaga diri doktor. Stay safe doktor. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu tadi sedikit sebanyak tentang topik kita, dan saya terpanggil untuk membaca satu komen oleh rakan kita di Facebook dari Zalis Zura yang berkata, saya umur 48 tahun dah menopause, tapi alhamdulillah tak ada pula simptom-simptom yang teruk. Dah 51 tahun sekarang, tak ada pula lagi jadi stres bab ini. Jadi mungkin setiap orang akan mengalami cara dan tempoh yang berbeza. Jadi yang penting untuk kita tahu dan ambil tahu. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Di Wanita Hari Ini, dan tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebagai permulaannya mungkin Ustaz nak berkongsi dan memperkenalkan Pertubuhan Peduli Insan ini kepada mereka yang sebelum ini mungkin kurang mengenali pertubuhan ini. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, Peduli Insan merupakan sebuah badan kebajikan yang mana fungsinya kalau kita melihat pada hari ini adalah untuk kita sampaikan suara-suara kesedihan, suara-suara tangisan daripada saudara-saudara kita yang memerlukan kepada orang-orang yang ingin mereka mendengar
suara-suara tersebut. Mereka perlukan kepada tangisan, prihatin, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di Malaysia untuk sama-sama kita tunjukkan keprihatinan kita dan kepedulian kita terhadap mereka, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Sekarang ini apakah kempen yang sedang dilaksanakan oleh Peduli Insan dan di manakah lokasi bantuan kemanusiaan ini diadakan? Okey, bicara tentang apa kempen yang sedang kita jalankan, sudah tentulah yang paling utama dalam fokus kita ketika ini adalah kempen musim sejuk. Yang mana kempen musim sejuk ini adalah satu kempen yang sangat penting, yang mana itu menjadi sesuatu tumpuan dan fokus kita ketika ini. Kerana apa? Kerana ia melibatkan nyawa ratusan ribu saudara-saudara kita yang berada di Syria dan di Lebanon yang ketika ini hidup di bawah kefakiran dan dalam keadaan mereka tak ada sumber pendapatan dan tidak ada keperluan asas bagi menampung kerakusan sejuk yang mereka akan hadapi dalam sikit hari lagi. Okey. Kita sedang usahakan. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan dengan lebih terperinci lagi. Apa sebenarnya kepentingan kempen ini buat mereka yang berada di Syria, pelarian-pelarian di sana, dan apa juga bentuk saluran bantuan yang disalurkan kepada mereka, Ustaz? Okey, apa kepentingannya sudah tentu apabila kita melihat apa yang berlaku kepada Syria sebelum musim sejuk, kita akan dapati bahawa mereka hidup dalam kefakiran. Mereka hidup dalam keadaan apabila sangat panas, keadaan panas sangat panas, tanpa keperluan asas yang mereka miliki, tanpa makanan. Tetapi apabila datangnya musim sejuk, kesukaran yang mereka hadapi akan berganda. Dalam keadaan apabila kita bicara tentang anak-anak kecil, ibu-ibu tunggal yang dalam keadaan tanpa kita kata sumber pendapatan yang tetap kecuali datang daripada sumbangan orang ramai, sudah tentu ia satu yang sukar untuk kita gambarkan keadaannya, tetapi itu sesuatu keperluan yang kita kata menjadi penentu kepada kehidupan mereka dalam masa musim sejuk yang akan datang. Dan insya-Allah rakyat Malaysia juga ramai yang prihatin dan suka membantu. Dan Ustaz bercakap pula mengenai sasaran. Berapakah sasaran yang disasarkan oleh Peduli Insan untuk kempen musim sejuk tahun ini? Okey, insya-Allah kita sasarkan sekitar kalau kita sebut dalam bentuk sasaran donation ini, kita anggarkan insya-Allah sasarkan sekitar 2.5 juta. Yang mana dalam 25 juta ini akan kita berikan keperluan dalam bentuk pemanas dan sesuatu yang memberikan kehangatan kepada mereka, selain daripada kita berikan tumpuan utama kita juga terhadap bantuan makanan untuk mereka kuatkan badan mereka, jasad mereka untuk menghadapinya, insya-Allah. InsyaAllah. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana caranya sekiranya ada dalam kalangan penonton kita ingin membuat sumbangan, Ustaz? Okey, baik. InsyaAllah apabila kita bagi siapa-siapa yang ingin menyumbang, boleh melihat terutamanya di website kita lah di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, www.peduliinsan.org seperti mana yang tertera di kaca TV. Selain daripada itu, kita dapat buat sumbangan melalui Islamic CIMB Bank 800-993-3448 ataupun boleh hubungi kami. Boleh hubungi seperti mana nombor yang tertera 017-744-4595 atau 013-396-8840 untuk mengetahui lebih lanjut, untuk nak tanya apa sahaja berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap saudara-saudara kita yang berada di Syria, ataupun boleh lihat kita punya Facebook dan Instagram yang kita update setiap hari perkembangan saudara-saudara kita di sana, insya-Allah. Dan kalau dalam kalangan penonton kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang kempen-kempen yang pernah dilakukan sebelum ini oleh Peduli Insan, di mana juga mereka boleh melewati laman web dan sebagainya? Ya, betul. Kita boleh kunjungi laman web yang kita sediakan seperti www.peduliinsan.org. Di sana insya-Allah kita masukkan semua kempen yang sedia ada dan kita masukkan sebahagian dari report-report yang sedang kita program yang sedang kita buat, insya-Allah. Dan Ustaz, di hujung perkongsian ini mungkin Ustaz ingin mengajak lebih ramai lagi rakyat-rakyat yang prihatin di luar sana untuk turut sama memberikan sumbangan
untuk kempen Peduli Insan ni? Silakan Ustaz. Betul. Kami di Peduli Insan besarlah harapan kita apabila kita dapat sama-sama membantu. Apabila kita melihat jumlah mereka yang memerlukan sangat besar dan tak mampu untuk dilakukan oleh hanya sebilangan kecil manusia. Tetapi apabila kita bergabung, kita cuba untuk bantu, saya percaya ini mampu untuk memberikan perubahan kepada kehidupan mereka, insyaAllah. Sekecil manapun sumbangan yang kita hulurkan, insyaAllah akan memberikan sesuatu yang baik kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kesukaran yang sukar untuk ditanggung ketika ini, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih Ustaz. Jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seterusnya Sugi akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa untuk berbual tentang program baharu yang sudah pun masuk ke musim ketiga. Tetapi sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu paparan ini. Jom kita tengok. Bagaikan bidadari, kau menjelma di depanku bagai ilusi. Tak pernah ku menduga melihatmu, ku terpaku, ku membisu berdetak jantungku. Kamu lagu cinta kita yang sudah punya akan memasuki musim ketiga. Anda peminat-peminat LCK, saya tahu anda dah tak sabar nak ketahui lebih lanjut. Jadi jom kita ketahui lebih banyak mengenainya bersama dengan dua orang juri tetapnya. Kita bersama dengan Mami Mas Hidayu dan juga Ajai. Hai. Hai. Ajai dengar? Dengar. Okey, baik. Kita nak tanyalah Ajai dan juga Mami Mas Hidayu ya. Ajai, mungkin Ajai kena unmute mic Ajai sebab saya tak dengar Ajai. Ajai? Okey. Okey, baik. Dah dengar suaranya. Okey, baik. Nak tanyalah kan, ramai yang menyukai gandingan Mami Mas Hidayu dan juga Ajai setelah kejayaan dalam LCK 2 kan. Tapi lah, ada juga yang nak tanya juga, adakah itu semata-mata drama yang dibuat semasa live ataupun betul-betul chemistry itu semula jadi? Komen daripada Mami Mas Hidayu dahulu. Kalau dalam hidup Mami ni memang tak ada drama. Mami memang itulah Mami. Itulah Mami. Memang Mami tak boleh ubah itu adalah karakter Mami. Kalau bekerja dekat luar takkanlah kita nak marah-marah orang kan. Tapi kalau dalam program ini bukan saja-saja kita ada pendapat yang berbeza. Kadang-kadang sama je pendapat tu. Tapi kadang-kadang ada yang bercanggah sikit sebanyak. Cuma kita bukan bertelagah pun. Cuma kita hanya bagi pendapat masing-masing, itu saja. Okey, baik. Dan komen daripada Ajai pula. Kalau berlakon dia tak jadi. Betul? dia kena natural benda ni kan. Sebab saya rasa dua-dua mempunyai pengalaman yang luas dalam muzik. So I mean Mami Mas Hidayu dah berada lama dalam industri dan saya dah. So kita orang share, sebenarnya kita komen tu is just for input ya. Input untuk peserta. Betul. Supaya dia orang lebih faham. Dan yang paling best sekali benda ni itulah because ini bukannya pertandingan hanya individu. Okey, baik. Jadi untuk kebaikan peserta lah ya, komen-komen yang diberikan itu. Baik, kita nak tanya mengenai lagu cinta kita musim ketiga ini. Apa antara kriteria utama yang dilihat dalam peserta-peserta yang akan menemui anda dalam sesi uji bakat? Kalau bagi pendapat Mami, kalau Mami
sebenarnya Mami rasa LCK 1, 2, 3 Mami rasa sama je. Yang pertama mesti kena keserasian. Okey. Keserasian mesti ada sebab ini adalah lagu duet. Jangan feel sendiri-sendiri. Kena faham, kalau Mami kena faham lagu itu macam mana, kena cintakan lagu itu, cintakan pasangan anda, then akan jadi satu. Baru ada keserasian. Kalau tidak memang tak jadi. Okey, itu boleh dikira sebagai satu tips jugalah ya Mami ya. Ya saya. Jadi Ajai mungkin boleh kongsikanlah tips bagi mereka sebab permulaannya akan menyanyi secara solo, lepas tu akan digandingkan bersama dengan individu yang tidak dikenali. Jadi apa-apa tips yang Ajai boleh kongsikan bersama dengan peserta? Sebab saya rasa yang peserta-peserta yang dah dipilih ni pun mempunyai kehebatan masing-masing, mempunyai strength masing-masing. So saya rasa basic keutamaan utama dekat sini pun nyanyian pun kita utamakan. Selain pada keserasian hubungan, keserasian nyanyian. Yang keserasian nyanyian ni sebenarnya yang paling susah. Kalau dia orang berlakon, kalau dia orang tak jujur dekat situ, boleh nampak di atas stage di mana hubungan nyanyian tu. Hubungan nyanyian tu kita boleh rasa kalau dia orang bohong. Betul. Dan itu akan berikan kesan dalam pemarkahan mereka kan. Okey, baik. Dan mungkin akhir kata daripada Mami Mas Idayu dan juga Ajai bagi mereka yang akan menonton LCK3 ni, apa kelainan yang boleh mereka harapkan dan mengapa perlu mereka menontonnya? Perlu mereka tonton sebab ada kita, Jai. Wow. Sudah pasti. Alah, bukan nak tengok sangat pertandingan tu, nak tengok kita. Tapi orang nak tengok kita, kalau orang nak tengok Mami jujur. Kalau orang nak tengok Mami dengan Ajai, di situ sikit sebanyak anda boleh belajar. Yang dekat rumah pun anda boleh belajar sikit sebanyak ilmu, pengalaman yang kita ada. Sikit sebanyak ya, tentang nyanyian duet. Kalau itu yang patut anda tonton dan patut anda yang mana penyanyi yang suka nyanyi berduet, anda perlu tonton, tengok apa ilmu yang anda boleh dapat. Dan selebihnya saya mengharapkan peserta-peserta dapat keserasian dengan pasangan masing-masing nanti dan tolong belajar cintakan lagu tu walaupun anda tak suka dengan irama itu. Baik, dan sedikit daripada Ajai ada apa-apa nak ditambah? Jangan lupa tengok program ni because program ni selain daripada lain ya. Selalu kita tengok individu menyanyi seorang kan. Tapi kali ni dia duet. Bila kita cerita berduet ni bukan satu nyanyian yang senang. Tapi yang paling best sekali kena tonton because peserta-peserta yang masuk slide kita tak tahu hubungan nanti dia punya chemistry tentang hubungan tu macam mana, tapi nyanyian dia mantap. Baik, terima kasih banyak-banyak Ajai dan juga Mami Mas Idayu. Dan bagi anda, jangan lupa saksikan Lagu Cinta Kita musim ketiga bermula 31 Oktober ini jam 9 malam setiap hari Ahad hanya di TV3. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan saya dan juga Uyaina. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Dan sebelum saya dan Sugi undurkan diri untuk hari ini, ada sesuatu yang kami ingin war-warkan kepada anda. Berkenaan dengan nikmati filem-filem seram terbaik Asia ditonton sinema dari harga serendah RM1.90 sahaja. Sewa sekarang dan anda boleh menonton bersama seisi keluarga selama 48 jam. Filem-filem seram Asia seperti 3am, Long Weekend, Gone Jam, Haunted Asylum, Rumah Belanda, Susuk dan banyak lagi kini boleh dilanggan di www.cinema.tonton.com atau muat turun aplikasi Tonton. Jadi jom kita saksikan paparan ini. Menarik tu. Sugi suka tengok cerita hantu tak?
Segi suka? Suka tapi takut sikit. Saya tengok tapi sound itu saya turunkan sampai mute terus. Okey, baik. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk siaran hari ini. Untuk esok, saya dan juga Fatin akan kembali dengan topiknya pelengkap rusuk kiri. Topik yang cukup romantik, cukup istimewa buat anda pasangan-pasangan di luar sana. Jadi jangan lupa esok WHI jam 12.30 hari. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay safe semua. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di